Hai Mira. Hai. Dengar cerita kamu ada program yang awal bulan 12 ni. Ya, betul ada. Nak interview sikit boleh? Boleh. Jom kita duduk. Okey Mira, terima kasih sebab sudi ditemu buat. Sama-sama. Boleh ceritakan serba sedikit tentang program tu? Kami pelajar dari Bakti Siswa Section 8 akan menganjurkan program Earth Beauty is Our Duty. Program ini akan dijalankan pada 7 Disember 2024 ini bertempat di Pantai Tanjung Lipat. Program ini dijalankan berdasarkan beberapa objektif. Yang pertama ialah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman serius terhadap alam seperti pencemaran, perubahan iklim, dan penebangan hutan. Yang kedua, meningkatkan interaksi sosial. Yang ketiga, menggalakkan perpaduan dan kerjasama dalam komuniti. Yang keempat, memupuk rasa tanggung jawab bersama terhadap alam. Kami juga menjalankan beberapa aktiviti untuk memeriahkan lagi program ini. Antaranya ialah beach cleaning, di mana kami akan mengadakan acara pengumpulan sampah di pantai dengan sukarelawan dengan mengumpul plastik, sampah makanan, dan bahan lain yang boleh mencemarkan pantai tersebut. Selain itu, kami juga menjalankan aktiviti seperti photo challenge, di mana kami akan mengambil gambar sebelum dan selepas pembersihan pantai untuk menunjukkan impak yang kita dapat jika kita tidak menjaga alam sekitar dan lebih menggalakkan orang lain untuk menyertai program kami. Aktiviti yang ketiga, kami menjalankan aktiviti Art with Trash yang sering dirujuk sebagai seni kitar semula. Aktiviti ini melibatkan penggunaan bahan terbuang untuk mencipta karya yang boleh menarik perhatian orang ramai. Contohnya botol plastik kita kitar semula menjadi pasu bunga seperti ini, dan tayar boleh menghiasi kawasan pantai lah begitu, seperti ini. Jadi apa tugas kamu masa program tu nanti? Saya dan rekan saya bertugas sebagai EJK kebersihan. Kami terdiri daripada 4 orang ahli, yaitu saya sendiri. Nama saya Nurul Asmira binti Jasni. Saya Vivi Nur Syafia binti Muhammad Fauzi. Saya Eliana Verdiana Daine. Dan saya Nur Atira binti Muhammad Tantawi. Seterusnya, soalan kedua kepada Atira. Boleh terangkan apakah peranan dan tanggungjawab kamu sebagai EJK kebersihan? Secara spesifiknya, kami EJK kebersihan bertanggungjawab untuk menyediakan peralatan yang akan digunakan semasa beach cleaning, iaitu guni dan juga sarung tangan. Jadi peranan kami akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah sebelum program. Kami akan menyediakan alatan yang diperlukan untuk aktiviti beach cleaning mencukupi untuk semua peserta yang akan hadir. Peranan yang kedua ialah semasa pelaksanaan program. Kami akan memastikan semua peserta akan menggunakan sarung tangan yang telah disediakan untuk tujuan keselamatan dan memastikan semua sampah yang dikutip dimasukkan ke dalam guni yang telah disediakan. Peranan yang ketiga ialah selepas pelaksanaan program. Kami sebagai EJK kebersihan akan mengira jumlah guni berisi sampah yang telah dikutip dan mengumpulkan sampah-sampah tersebut di satu kawasan khas untuk urusan pelupusan kemudian. Soalan ketiga untuk Vivi. Boleh ceritakan kepentingan kerja berpasukan dalam menjayakan program ini? Dalam menjayakan program ini, kerja berpasukan amatlah penting agar program ini dapat berjalan dengan lancar. Kami telah bekerja sama dengan beberapa EJK dalam menjayakan program ini. Yang pertama, bendahari. Kami berbincang dengan bendahari untuk mendapatkan maklumat mengenai perbelanjaan kos yang kami perlukan dalam menjayakan program ini. Sebagai contoh, kos untuk
sarung tangan, dan guni. Seterusnya, kami bekerjasama dengan EJK Keselamatan untuk memastikan setiap peserta memakai glove sepanjang aktiviti pembersihan berlangsung sebagai langkah keselamatan semasa aktiviti. Kami, EJK Kebersihan, akan bekerjasama dengan EJK Urus Setia untuk memastikan setiap peralatan yang kami sediakan mencukupi kepada setiap kumpulan yang telah dibahagikan oleh EJK Urus Setia. Kesimpulannya, EJK Kebersihan bukan sahaja bekerjasama dengan EJK-EJK tersebut, tetapi EJK Kebersihan juga bekerjasama dengan semua EJK yang terlibat dalam menjayakan program ini. Untuk EJK Kebersihan, Eliana sebagai ketua kan? Ya, betul. Boleh ceritakan sedikit macam mana peranan ketua dan ahli dalam kumpulan ni? Sebagai ketua, saya perlu bersikap terbuka dan menerima cadangan daripada ahli jawatan kuasa. Hal ini kerana setiap ahli jawatan kuasa mungkin mempunyai pengalaman dan idea yang boleh membantu untuk meningkatkan kualiti program. Dengan mendengar cadangan, saya dapat mengenal pasti kelemahan dan mencari cara yang lebih berkesan untuk melaksanakan tugas sebagai ahli jawatan kuasa kebersihan. Saya juga perlu menyaring cadangan dan memilih yang paling sesuai dengan objektif program yang kita jalankan ini. Untuk tujuan ini, saya perlu mengadakan perbincangan ataupun mesyuarat agar setiap ahli dapat berkongsi idea mereka. Sebagai contohnya, semasa kami ingin melakukan pemilihan bagi jenis sarung tangan yang akan digunakan untuk aktiviti beach cleaning, saya telah mengadakan perbincangan secara dalam talian dan setiap ahli dapat berkongsi idea mereka. Terdapat pelbagai idea yang mereka kongsikan, termasuklah sarung tangan kain, plastik dan getah. Setelah saya mendengar dan menilai pendapat mereka, saya telah membuat keputusan untuk memilih sarung tangan plastik atas faktor kewangan. Namun, selepas kami melakukan perbincangan semula bersama pensyarah, kami telah mengubah keputusan kami kepada sarung tangan kain kerana keselamatan peserta itu lebih penting dan kos boleh diusahakan. Ya, saya setuju sebab kerana kami sebagai ahli kami akan menyuarakan pendapat atau idea-idea yang dapat membantu ketua dalam mencapai matlamat program ini. Contohnya seperti yang ketua bilang tadi, kami akan memberi pendapat sama ada menggunakan sarung tangan kain, plastik atau getah. Selain itu, kami juga akan menyokong keputusan ketua selama keputusan yang dibuat itu konstruktif dan relevan. Jadi hal ini penting untuk menjaga keharmonian pasukan lah begitu. Seterusnya, pembahagian tugas adalah merupakan salah satu aspek penting yang perlu saya laksanakan. Pembahagian tugas ini saya perlu lakukan. Pertama sekali saya perlu mengenal pasti kemahiran dan keupayaan setiap ahli jawatan kuasa sebelum memberikan tugas kepada mereka supaya tugas yang diberikan itu sesuai dengan kemahiran mereka. Sebagai contohnya, ahli yang berpengalaman dalam pengurusan sisa boleh ditempatkan di bahagian pelupusan, manakala ahli yang mahir berkomunikasi boleh diberi tanggung jawab sebagai penghubung dengan peserta. Betul.
Kami sebagai ahli akan mengambil inisiatif untuk membantu ketua untuk dalam melaksanakan tugas-tugas yang sukar lah begitu. Akhir sekali, menyatu padukan ahli merupakan salah satu juga peranan yang penting untuk memerlukan saya menunjukkan kepimpinan yang baik dan empati. Saya perlu mewujudkan suasana yang positif dan harmoni dalam kalangan ahli. Hal ini penting agar setiap ahli dalam jawatan kebersihan dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sentiasa bersemangat dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai EJK kebersihan, apakah cabaran yang Anda jangka akan Anda hadapi dan bagaimanakah cara penyelesaian yang Anda pilih untuk menghadapi cabaran tersebut? Sebagai EJK kebersihan, cabaran yang kami jangka akan hadapi ialah yang pertama, cabaran dari segi keuangan, di mana peruntukan yang terhad akan menyukarkan pembelian alatan. Lebih-lebih lagi, EJK lain juga turut memerlukan kos untuk menjalankan tugas mereka. Betul. Jadi sebagai langkah penyelesaian, apa yang kami ambil sebagai langkah penyelesaian sebagai satu kumpulan berpasukan ialah kami yang pertama mungkin akan membuat kutipan dana antara semua, bukan sahaja ahli EJK, malah semua yang terlibat dalam atau mengendalikan majlis ini. Dan juga langkah yang kedua yang mungkin kami ambil untuk selesaikan masalah ini adalah dengan mendapatkan tajaan daripada mana-mana badan kerajaan atau bukan kerajaan. Ya, dan seterusnya cabaran yang mungkin kami hadapi ialah cabaran dari segi pengurusan sisa. Seperti yang kita tahu, pengurusan sisa ini memerlukan pengalaman dan kemudahan yang sesuai. Jika sisa tidak diurus dengan baik, sisa yang telah dikutip semasa aktiviti beach cleaning nanti tidak akan dilupuskan dengan betul dan akan menyebabkan pencemaran semula kepada alam sekitar. Jadi untuk permasalahan atau cabaran yang mungkin dihadapi yang telah sahabat saya cakapkan tadi, cara penyelesaian yang kami pilih adalah sama ada kita akan bekerjasama terus dengan pihak DBKK, yang mana kami mungkin akan hubungi mereka untuk pastikan semua sampah dikutip secara terus selepas kami selesai program, ataupun kami akan hubungi mana-mana badan bukan kerajaan yang membuat memang terlibat secara langsung dengan aktiviti pembersihan untuk menyelesaikan urusan pengangkutan sisa sampah yang telah dikutip di pantai nantilah. Baiklah, untuk cabaran yang ketiga pula, cabaran dari segi menyediakan alat yang mencukupi. Seperti yang kita tahu, program ini dijalankan bersama pelajar daripada sekolah lain. Jadi kami perlu memastikan alat yang disediakan untuk aktiviti pembersihan nanti cukup agar setiap peserta dapat menggunakan alat tersebut bagi mengelakkan sebarang kecederaan. Jadi untuk masalah penyediaan alat yang mencukupi ini, langkah penyelesaian yang mungkin kami akan ambil ialah memastikan anggaran yang betul untuk jumlah peserta. Jadi mungkin akan ada senarai nama peserta yang terlibat daripada pihak penganjur dan juga orang yang dijemput untuk hadir pada program tersebut lah.
Jadi daripada senarai tersebut kami akan buat anggaran dan beli barang mungkin lebih sedikit daripada apa yang diperlukan supaya tidak akan timbullah isu barang ataupun alatan yang diperlukan tidak mencukupi. Dan akhir sekali, cabaran yang kami jangka akan hadapi ataupun kami telah hadapi pada masa sekarang ialah komunikasi dengan EJK lain, di mana timbul kekeliruan untuk pembahagian tugas. Dan apabila kekeliruan ini timbul, tugas itu mungkin akan bertindih dan terabai. Jadi mungkin saudari Atira mempunyai penyelesaian untuk cabaran ini. Jadi kalau untuk cabaran ni, cadangan kami ialah di sini adalah masa yang paling sesuai untuk ketua memainkan peranan. Memandangkan setiap EJK ada ketua masing-masing. Jadi ketua yang akan berkomunikasi dengan ketua supaya maklumat yang kita nak tu sampai dan program akan berjalan dengan lancar. Jadi bila hanya ada satu suara yang bercakap, kita harap maklumat yang kita nak akan sampai secara tepat dan semua ahli dalam EJK tersebut akan bekerjasama dengan baiklah. Berdasarkan pendapat kamu, apakah ciri-ciri pemimpin yang baik yang kamu anggap penting dalam menguruskan program pitch cleaning ini? Antara ciri-ciri pemimpin yang baik ialah pemimpin yang mampu mewujudkan komunikasi yang baik antara satu sama lain. Pemimpin yang boleh menyampaikan arahan atau mendengarkan dan menerima pendapat anggota lain dapat meningkatkan lagi motivasi ahli pasukan yang lain kerana idea mereka diterima dengan baik oleh ketua. Hal ini sudah pasti dapat menjamin keberkesanan program dengan adanya persefahaman. Selain itu, ciri-ciri pemimpin yang baik juga ialah pemimpin yang memiliki sifat keberanian. Keberanian penting untuk berani menyampaikan masalah yang perlu diatasi atau berani menghadapi situasi berbahaya. Contohnya, berani mengambil tindakan untuk membersihkan sesuatu kawasan pantai yang banyak serpihan tajam. Sudah pastinya dengan menggunakan peralatan yang telah disediakan untuk menjaga keselamatan diri. Bagi saya pula, ciri-ciri pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bersikap terbuka. Hal ini kerana pemimpin yang bersikap terbuka akan menerima cadangan daripada setiap ahli dan tidak akan mengambil mudah cadangan-cadangan yang diberikan oleh ahli-ahli jawatan kuasa yang terlibat. Seterusnya, seorang pemimpin itu haruslah berfikiran kritis, di mana pemimpin tersebut perlu mengambil keputusan yang terbaik, terutamanya dalam menyelesaikan masalah dan konflik untuk melaksanakan program ini. Jika seorang pemimpin itu berfikiran secara kritis juga, keputusan yang terbaik dan program yang akan kami laksanakan ini berjalan dengan lancar. Pada pendapat saya pula, seorang pemimpin yang baik mestilah mempunyai ciri yang mana dia mempunyai visi yang jelas. Bila mana dia sebagai seorang pemimpin mempunyai visi yang jelas, dia akan tahu objektif kepada program tersebut dan dia akan berjaya memimpin ahli-ahli programnya untuk melaksanakan program tersebut mengikut objektif supaya program tersebut akan berjalan dengan lancar. Selain itu, seorang pemimpin juga mestilah mempunyai ciri fleksibel, yang mana dia sebagai seorang pemimpin mesti tahu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Andainya berlaku sebarang cabaran, pemimpin tersebut mesti memimpin ahli pasukannya untuk menyelesaikan cabaran tersebut mengikut kesesuaian keadaan dan
mengikut sumber yang ada pada masa itu. Pada pandangan saya, ciri-ciri pemimpin yang baik dalam konteks program batch cleaning ialah pemimpin yang mempunyai kesedaran terhadap alam sekitar. Hal ini demikian kerana apabila seorang pemimpin tersebut memahami dan mempunyai keprihatinan terhadap alam sekitar, program dapat dijalankan dengan lebih baik dan lebih teratur. Selain itu, pemimpin juga perlu mempunyai sikap bertanggungjawab. Hal ini kerana apabila seorang pemimpin itu mempunyai sikap tanggung jawab, setiap perkara yang dilakukan pada program akan dapat dikelola dengan baik kerana pemimpin tersebut mempunyai rasa tanggung jawab untuk menjadikan program tersebut berjalan dengan lancar.